Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma faqihna wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis jilid pertama. Kita masuk bicaraan tentang beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang Al-Quran Al-Karim. Kita bicara tentang hadis yang ke-18 18. Masih bicara lagi Baik. Kita berhenti hari itu ni ya. Wa hukmu bainakum. Wa hukmu bainakum. Kita masih lagi bicara hadis yang ke-18. Kita berhenti hari itu ni wa hukma bainakum huwal faslu laisa bil hazl man tarakahu min jabbar qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullah lataini wa huwa zikrul hakim wa huwa siratun mustaqim wallazi la tazi'u bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsinah wa la yashba'u minhul ulama wa la yakhlaqu an kasratir raddi wa la tanqadi ajaibuhu wallazi lan tantahil jinnu sami'hu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi famanna bihi man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujir wa man hakama bihi adl wa man da'a ilaihil hadi ila sirat
mustaqim. Baik. Kitab Allah dialah yang menjadi pemutus antara yang benar dan salah. Keterangan yang bukan keterangan yang olok-olok. Sesiapa jua dari golongan yang sombong, angkuh, meninggalkannya dengan tidak menurut hukumnya, akan dibinasakan oleh Allah. Dan sesiapa yang mencari petunjuk dari yang lainnya akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran ialah tali Allah yang teguh, kukuh, dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan, dan dialah juga as-siratul mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng atau terpesong. Dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau kesamaran dengan kata-kata makhluk. Dan alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya. Demikianlah juga keindahan, kemanisan dan kelazatan membacanya tidak akan susut atau hilang, meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang. Dan kandungannya yang menakjubkan tidak berkesudahan. Dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin merasa. Jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya, sehingga mereka memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Demikianlah juga sesiapa yang memperkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab itu, benarlah perkataannya. Dan siapa yang beramal dengan ajarannya diberikan pahala. Dan siapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukumnya, adillah keputusannya. Dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya, sudah tentu ia dan mereka beroleh hidayah petunjuk ke jalan yang lurus. Kita masih lagi bicara tajuk yang terakhir tentang beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang terakhir, iaitu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung lagi, masih lagi hadis yang sama. Dialah yang menjadi pemutus antara yang benar dan yang salah. Al-Quran itu dialah pemutus, yang memutuskan yang benar dan juga yang salah. Dialah sebagai pemutusnya Al-Quran ni, yang benar ataupun yang salah. Kerana apa yang diputuskan dalam Al-Quran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang pemutus tu semuanya datang daripada Allah Taala. Di mana dalil yang kita pernah sebut sebelum ni, hukum hakam yang hak kita duk ikut sekarang ni, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbiki la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak disifatkan beriman, kata Allah, sehingga kamu jadikan
jadikan Al-Quran itu tidak disifatkan beriman, sehingga kamu jadikan apa yang dibuat oleh Nabi itu sebagai pemutus hukum. Tidak disifatkan beriman. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu. Sehingga apa-apa yang diputuskan oleh Nabi tu, hukum hakam tu, kita nak kena jadi Nabi kita itu sebagai pemutus hukum, menjadi hakim. Nabi kita itu ialah pemutus hukum. Hukum-hukum yang Nabi putuskan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi buat hukum sendiri. Apa yang Nabi putus dalam Al-Quran tu sama ada baik ke tak baik ke, benda tu salah ke tak salahnya, pada hakikatnya pemutus itu, hukum yang Nabi putus itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kata Allah, mereka tidak merasa keberatan. Orang yang beriman ni apabila Nabi putus suatu hukum daripada Al-Quran, orang yang beriman mereka tu tidak merasa keberatan, tak rasa berat, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Terima bulat-bulat datang daripada Allah tanpa berselisih. Berkait tentang bab akidah, sepakat ulama berkait bab akidah, semuanya sepakat. Tetapi hak bercabangnya, hak furuknya, di mana kita dah belajar sebelum ni, berkait tentang bab hukum hakam, berkait tentang bab fiqh, bab furuk, bab semayang, bab puasa, ada di sana ada cabang-cabang. Yang tu sahaja kadang-kadang ada perselisihan. Sebagai contoh, kita pernah belajar dulu-dulu ni dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid pertama berkait tentang najis. Terbahagi kepada 3 bahagian. Ada najis mughallazah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Kita pernah bicara sebelum ni. Contohnya bagi kita Imam Syafi'i, najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah? Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, najis mukhaffafah ialah najis kanak-kanak lelaki yang kurang daripada umur 2 tahun yang hanya minum susu manusia sahaja, termasuk dalam najis mukhaffafah. Sepakat juga bagi pendapat Imam Ahmad. Tetapi bagi Imam Malik, bagi Imam Hanafi, najis juga, tak sama. Tentang bab hukum hakam berkait tentang bab hak furu' ada perselisihan, ada pendapat masing-masing. Tetapi hak dalaman berkait tentang akidah, berkait tentang hak benda-benda yang pokok, semuanya sepakat. Tak ada boleh ada pilihan lain dah. Kalau sembahyang maghrib 3 rakaat, mainlah mazhab mana sekalipun tetap 3 rakaat. Tak boleh nak ubahlah. Di bersama ada dulu, kini dan selama tak boleh nak ubah hukum hakam yang tetap tu. Tapi bab furu', bab cabang kadang-kadang boleh berubah, macam najis tadi lah. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi, najis tetap najis. Tu kita hak kita Imam Syafi'i ini walaupun sebut dengan najis mukhaffafah, hanya direnjiskan ayat di atas ayat kencing kanak-kanak lelaki yang kurang daripada 2 tahun tu, maka kita nak lari pada khilaf tu, basuh juga najis mukhaffafah. Walaupun sah dah kita ambil ayat, kita renjih di atas pakaian tu, tapi kita nak lari pada khilaf tu, kita basuh juga najis mukhaffafah. Kadang-kadang orang tanya, awak ustaz, tak sama ayat kencing lelaki kanak-kanak lelaki yang umur kurang 2 tahun yang minum hanya susu ibu dia saja, awak tak sama dengan ayat kencing kanak perempuan yang beranak-beranak kira najis dah. Awak tak sama. Maka kalau orang tanya kita, kita jawab yang pertama, kita ta'abudi, ikutlah perintah Allah, ikutlah perintah Rasul. Ikutlah perintah Allah, ikutlah perintah Rasul, itu saja. Yang kedua, kenapa tak sama? Najis ayat kencing kanak-kanak lelaki dengan perempuan tak sama. Sebab yang kedua, kalau orang tanya kita, jawapan juga kita boleh jawab. Kejadian orang perempuan, kejadian orang lelaki sama dah? Sama tak kejadian? Tak sama. Allah jadikan Nabi Adam daripada tanah dan juga air.
Tanah daripada ayat dan Allah jadikan Hawa daripada tanah dan juga darah. Kan jadi daripada tulang usuk Nabi Adam. Belah kiri jadi orang perempuan. Jadi daripada tanah, kan ada daripada tanah dan daripada darah. Itu tak sama. Kejadian perempuan pun tak sama. Nabi Adam Allah cerita daripada tanah dicampur-campur bersama dengan air jadi Nabi Adam. Lepas tu jadi Hawa daripada tulang usuk Nabi Adam. Daripada tanah dan Nabi Adam daripada tanah dan daripada darah. Sama dah? Tak sama dah. Orang dah buat kajian. Kenapa ayat kencing orang perempuan dengan lelaki tak sama kanak-kanak? Telah dibuat kajian, doktor-doktor pakar buat kajian. Mereka mengatakan bahawa bakteria najis ayat kencing perempuan lebih banyak daripada lelaki. Tak sama. Mereka kaji-kaji 90 lebih peratus lebih bakteria yang ada dalam air kencing kanak-kanak perempuan. Yang lelaki hanya ada 20 lebih sahaja. Tak sama. Tu sama tu maksudnya apa? Islam dah beritahu benda tu ada hikmah-hikmah yang tertentu. Cuma kita nak lari pada khilaf, basuh juga walaupun najis mukhafafah, nak lari daripada kekhilafan maka basuh juga najis. Tu kita belajarlah dulu ni. Cuma mungkin kita lupa dah kot. Lama dah Tuan Haji no. Berapa tahun dah kita mengaji dulu ni berkait tentang bersuci dan juga berkait tentang bab semayang. Lama dah kita mengaji, tahun dah. Saya mengajak ni pun lebih kurang berapa tahun, 7-8 tahun dah. Lama dah rasanya. Baik. Dialah pemutus di antara yang benar salah, bukan keterangan yang olok-olok. Al-Quran ni bukan keterangan yang olok-olok. Keterangan yang datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang daripada Allah, kalam Allah. Al-Quran ni adalah kalam Allah daripada dulu sampai lah. Tak ada orang yang boleh buat Al-Quran. Tak ada orang yang boleh buat Al-Quran daripada dulu sampai lah. Walaupun lah ada alat elektronik yang canggih, tak ada seorang pun yang boleh buat Al-Quran. Kenapa tak boleh buat? Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia tak apa tak boleh buat. Kalau buat pun tak sama. Tak sama. Kerana dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Siapa jua dari golongan yang sombong angkuh meninggalkannya dengan tidak berhukumnya akan dibinasakan oleh Allah. Umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala dah beritahu, tak ikut sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, tak ikut sahaja perintah rasulnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma umat kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tangguh, beri peluang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak turun macam umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala terbalikkan bumi macam Nabi Lut, lelaki sama lelaki. Tapi berlaku tempat zaman kita, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala masih bagi penangguhan kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang sombong, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran siap-siap, walaupun tak dapat balasan di atas dunia, tapi ingat di akhirat besok. Allah kata, kita pernah sebut sebelum ni, Allah beritahu dalam Al-Quran, Allah kata orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dusta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang dusta ayat-ayat kami pada masa yang sama mereka sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. La tufatihu lahu abwabas sama, kata Allah, tidak akan dibuka pintu-pintu langit. Keberkatan hidupnya tak ada. Amalan-amalan dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala yadkhulunal jannah, Allah kata. Orang yang sombong, orang yang dusta ayat-ayatnya, Allah kata wala yadkhulunal jannah, takkan masuk syurga, kata Allah. Kalau tak masuk syurga, tempat yang kedua adalah neraka. Tu kita jangan sombong. Tu kita tuan-tuan, Allah jadi kita khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Allah bagi kita baik. Tu kita kena jangan sombong dengan Allah. Cuba kita tengok lembu, tuan-tuan. Tengok lembu, dia ada 4 kaki. Dia punya pungkok dengan muka sama tak ketika berjalan? Tengok tak kambing? Kambing ke lembu? Ada kambing tak je ni? Ada no? Kambing lembu dah tak sini? Ada no? Tengok kambing berjalan. Muka dengan pungkok dia sama tak? Kuda lah kuda. Kau kambing tak tengok? Kuda ke? Gajah ke? Tengok dalam TV lembu ke? Ketika dia berjalan tu, pungkok dengan muka sama tak? Kan kaki 4. Pungkok dengan muka sama tak? Sama. Ketika dia makan rumput kan, makan apa dia makan, pungkok duduk atas, muka duduk di puasa tak? Binatang Allah cipta. Ketika dia berjalan tu, lembu kah, kambing kah, kebau kah, dia hak kaki 4 tu, dia berjalan tu pungkok dengan muka sama saja. Kita berjalan sama tak pungkok muka? Tak no? Muka kita duduk tinggi, kaki duduk di bawah, pungkok duduk di tengah-tengah. Ketika dia makan, binatang ketika dia makan tu, muka duduk di bawah, pungkok duduk di atas. Kita makan macam mana? Muka duduk atas juga no? Muka duduk atas, pungkok duduk bawah juga duduk. Cuma kita muka duduk di bawah, pungkok di atas ketika mana? Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasan tak masa kita sujud? Allahu Akbar. Kalau kita rokok, sama muka dengan pungkok. Tapi ketika kita sujud, muka duduk di bawah, pungkok duduk atas. Maksudnya apa? Kita sembamkan muka kita. Kita tak mau sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka kita yang mulia ni, kita letak di atas lantai, letak di atas tanah. Pungkok yang kita buat najis lebih tinggi daripada muka kita. Nak apa? Kata kita menghina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang yang tak sembahyang, tuan-tuan, agak-agak macam mana? Letak tak muka atas dahi? Letak tak muka atas bumi? Tak letak no? Sombong tak? Sombong. Tu Allah suruh kita sembahyang. Kerana apa? Nak merendah diri, nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sembahyang kita merendah diri. Dengan sembahyang awal-awal sekali kita nak angkat, nak takbir tu ihram. Angkat tangan ni tanda serah diri, tanda selenda. Allahu Akbar. Selenda kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain semuanya binasa. Bayangkan orang yang tak sembahyang, hakikatnya dia sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita nak kena sembahyang 5 waktu, jangan kita tinggal. Ni hak tuntutan yang fardu, yang wajib ke atas kita. Supaya apa? Supaya kita nak buang ni sifat-sifat sombong, sifat ujub. Kerana ada sifat tu Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Orang yang tak sembahyang hakikatnya dia sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah kalau dia tinggal dengan sengaja. Man taraka salam muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafirlah ia. Wa na'udzubillah, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia kata golongan yang sombong, angkuh meninggalkan
dan tidak menurut hukumnya, tak mau ikut perintah Allah SWT. Allah suruh sembahyang, tak mau. Allah suruh tutup aurat, tak mau. Tak mau buat perintah Allah SWT. Sedangkan dia menggunakan nikmat Allah, dia menggunakan segala-gala pemberian daripada Allah SWT. Allah SWT suruh dia buat sedikit sahaja perintahnya, dan perintah-perintah yang Allah SWT suruh dia buat tu, hakikat kebaikannya akan dapat balik kepada diri dia sendiri. Patutnya berterima kasih nah. Kerana apa yang Allah suruh, kembali kebaikan tu dapat pada diri dia sendiri. Kita sembahyang, keuntungan dapat kita balik. Kita puasa, keuntungan kita dapat balik. Dunia kita dapat dan juga akhirat kita dapat. Kalau tidak, sebaliknya orang yang sombong, orang yang ingkar kepada perintah Allah SWT, dia akan dibinasakan oleh Allah. Dan siapa yang mencari petunjuk yang lain, cari pula petunjuk lain daripada petunjuk Al-Quran, maka dia akan sesat. Yang kita duk minta selalu dalam doa, dalam sembahyang kita. Kan sembahyang solat, apa makna sebab solat? Doa. Sembahyang tu maknanya kita berdoa. Solat kita sebut solat, maknanya di segi bahasa ialah berdoa. Berdoa. Salah satu doa yang kita minta dalam sembahyang iaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita duk minta sehari semalam berapa belas kali? 17 kali kita duk minta. Tu hak sembahyang fardu, tak campur lagi hak sembahyang sunat. 17 kali kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan-jalan yang kau bagi nikmat, iaitu para anbiya. Itulah jalan kita. Jalan-jalan hak Nabi tinggal inilah jalan kita. Jalan-jalan orang yang mati syahid, jalan-jalan orang yang saleh, itulah jalan kita. Tu atas dunia tuan-tuan, carilah kawan-kawan yang baik-baik yang boleh bagi nasihat pada kita. Itulah kawan kita yang menegur akan kita. Itulah sahabat baik kita. Itulah sahabat. Kenapa? Sahabat-sahabat ni juga di akhirat besok mereka akan bantu, akan tolong kita. Sahabat lain tak dapat nak tolong kita. Itu di akhirat besok ni tuan-tuan, kalaulah kita, maksudnya kita esok ni masuk syurga, orang-orang yang masuk syurga mereka akan mengingati sahabat-sahabat mereka atas dunia. Orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik, ketika mana mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan mengingati sahabat-sahabatnya atas dunia dulu. Mereka akan bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, mana sahabat-sahabat kami atas dunia dulu ni, yang mengaji sekali, yang sembahyang sekali, yang ibadat sekali, mana ya Allah? Allah seru kepada mereka, pergilah kamu ke neraka, pimpin tangan mereka naik. Seronok tak tuan-tuan? Tu kita kawan-kawan yang orang yang baik-baik. Tu saya seru dekat tuan-tuan, seru dekat puan-puan. Kalau puan-puan masuk syurga, ketika tu tanyalah, ya Allah, mana ustaz yang duk mengajak kami dulu? Ya Allah, tak ada ni. Ketika tu Allah akan beritahu, pergilah kamu ke neraka, pimpin tangan dia keluar. Sama juga dengan saya, apabila saya masuk syurga, amin, mudah-mudahan nanti masuk syurga, saya juga akan bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, mana sahabat-sahabat aku atas dunia dulu ni ya Allah? Allah akan beritahu, pergilah kamu ke neraka, pimpin tangan mereka naik. Tu kita kawan. Jangan kita berkawan orang yang jahat, orang yang zalim. Kerana di akhirat besok, ketika mana orang-orang yang ingkar, orang yang sombong, orang yang tak mau buat perintah Allah, ketika mana mereka diazab oleh Allah SWT, ketika mereka dibolak balikkan dalam api neraka, mereka akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah dan perintah Rasul. Ketika tu mereka menyesal. Menyesal ada guna tak ketika tu?
Menyesal guna tak ketika tu? Tak guna dah. Ketika mereka tedang di azab, ketika mana mereka dibolak-balik dalam api neraka, ketika tu barulah mereka menyesal. Mereka berkata, ya alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah, kami ikut perintah Rasul, tetapi kami ikut pemimpin-pemimpin kami ya Allah, kami ikut pembesar-pembesar kami yang menyesatkan kami ya Allah. Ya Allah, 2 kali azab ke atas mereka. Itu kita kawan-kawan yang orang yang baik-baik, orang yang soleh. Tu kita, kalau kita boleh tuan-tuan, kita wasiat kepada anak isteri kita, ataupun kalau isteri wasiat kepada suami anaknya, kalau ayah mati nanti, ketika nak sembahyang, carilah 40 orang yang soleh untuk menyembahyangkan jenazah ayah, jenazah ibu dan sebagainya. Kita wasiat anak kita. Jangan ke bumi lagi. Sebelum ke bumi, carilah, usahalah untuk cari orang-orang yang soleh. Sekurang-kurangnya 40 orang yang soleh. Hadis Nabi sebut 40 orang dia akan mendapat syafaat. Tapi kalau lebih lagi baguslah. Ada hadis riwayat kata 100 orang. Itu 100 orang tu garanti dah lah. Cari 100 orang. 100 orang yang soleh menyembahyangkan jenazah kita. Mudah-mudahan nak dapat syafaat. Sebab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kalau 40 orang yang soleh dia akan mendapat syafaat. Kalau 100 orang lagi bagus tu kita wasiat pada anak kita, wasiat kepada isteri kita, wasiat kepada suami kita. Kalau abang mati, kalau abang mati, sebelum orang nak ke bumi, pilih usahalah macam mana pun cari lebih pada 40 orang yang soleh. Orang yang soleh, maksudnya orang yang bukan derhaka lah. Orang yang bukan derhaka, cari orang yang soleh untuk menyembahyang ke jenazah abang dan sebagainya lah. Kita supaya apa? Kita dapat syafaat, pertolongan daripada orang-orang yang soleh. Baik. Dan siapa yang mencari petunjuk daripada lain akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran ialah tali Allah yang teguh dan kukuh. Al-Quran adalah tali Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, agama Allah. Allah suruh kita kembali kepada Al-Quran. Wa'tasimu, bukan wa'tasim. Kalau wa'tasim mufrad seorang-seorang kita, dia ada wa'tasimu, semua kita nak kena kembali kepada Al-Quran. Nabi pun dah wasiat, di mana kita sebut sebelum ni, Nabi kata taraktu fikum amrain lang tadillu ma in tamaksaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua sahaja kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalaulah kamu pegang dua. Apa dia? Kitab Allah Al-Quran dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dialah pengajaran yang menjadikan ikutan, dan dialah juga siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seorang tidak akan menyeleweng. Kalau ikut Al-Quran, insya-Allah hawa nafsu kita takkan menyeleweng. Kita ada, maksudnya kita ada guideline dia. Nak buat sesuatu ni, ini hak benar-benar ya kita nak kena jagalah. Kalau kita ikut Quran, insya-Allah nak buat satu, benar ni tak boleh, benar ni boleh, benar ni wajib, benar ni haram, benar ni makruh, semua dia ada hukum-hukum yang tertentu. Ada hukum tu, maka kita nak buat sesuatu tu, maksudnya dia ada bagi peringatan buat kita. Tinggal sembahyang, apa dia? Buat taat, apa dia? Di mana kita duk sebut selalu, Allah beritahu dalam Quran, orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga. Orang yang ingkar perintah Rasul, orang ingkar perintah Allah, orang yang ingkar perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam
neraka. Maka kita akan rasa takut, nak buat benda haram ni takut. Kerana apa? Kan dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maksudnya kita akan berhati-hati dalam kehidupan kita. Baik. Tidak akan menyeleweng terpesong, dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk dengan kesamaran, dengan kata-kata makhluk. Kita ingat kita sampai dululah, kita berhenti tentu. Kita berhenti, dia kata dan dialah kitab yang kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk. Jadi kita berhenti tentu dululah, insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Wallahu a'lam bimailah. Sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami ya Allah, terhadap anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum ramad. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusannya, permudahlah kehidupannya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.